Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab lam yaj'al lahu 'iwaja. Shalli wa sallimu ala nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mati pengurusi terseluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam dan pegawai masjid, hadirin hadirat muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberi ruang yang luas kepada kita untuk hidup bersama-sama Ramadan yang penuh barakah ini, yang banyak mengingatkan kita di sudut kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengajar kita erti diri dan erti Tuhan, yang mana kita sedar dan insaf kita ni hamba Allah. Sebagai hamba Allah kita tidak ada pilihan untuk berpuasa. Allah tetapkan syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida syahra fal. Bulan Ramadan bulan turun Quran. Quran jadi petunjuk kepada manusia mengenai keterangan bagi petunjuk, dan Quran juga memfarakkan, membezakan antara hak dan batil. Faman syahida syahra fal yasum. Siapa melihat bulan ini, kita lihat bahawasanya makanan-makanan yang halal tetapi dilarang oleh Allah makan di siang hari, kita patuh. Bergaul dengan isteri kita yang halal, yang kita nikahi, tapi dilarang oleh Allah bergaul di siang hari, kita patuh. Tuhan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tunduk dan patuh pada segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Puasa yang melahirkan insan taqwa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib kamu berpuasa seperti mana difardukan ke atas orang dulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui ini melahirkan kita sebagai insan takwa, yang benar-benar bertakwa. Seperti disebut oleh Imam Mujahid, at-taqwa huwa an yuta'a fala yuqsa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Takwa memberi arti bahawasanya an yuta'a, bahawa Allah ditaati, fala yuqsa, tidak diderhakai. Taat tak derhaka, itulah arti takwa, arti kehambaan kepada Allah. Wa an yuzkara fala yunsa, Allah diingati, tak pernah dilupai. Kita duduk dalam bilik seorang-seorang, kita boleh makan, boleh minum, siapa pun tak nampak, tapi kita ingat, sentiasa berpuasa, ingat kat Tuhan. Tak berani kita mengkhianati diri kita sendiri, patuh perintah Allah, sama ada dalam terang-terang atau sembunyi-sembunyi. Itulah arti takwa. Wa an yushkara fala yukfar. Kita sentiasa bersyukur akan nikmat Allah dan tidak mengkufuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal akan diri dia, yang bersifat dengan sifat kehambaan, barulah dia kenal akan Tuhannya, yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan Jalla Jalaluh, sifat kamalat milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni hambanya yang kerdil, yang tidak ada daya dan upaya, tunduk patuh sentiasa akan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah dia silibus tuan-tuan yang ada dalam madrasah Ramadan. Mudah-mudahan kita lahir sebagai hamba yang benar-benar tunduk
patuh kepada perintah Allah. Seperti disebut oleh Abul Ala Al-Maududi, al-inqiyadu li hukmihi subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh kepada segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tunduk patuh kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itulah kerja kita di dunia, misi kita ke dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak ku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepada aku, kata Allah. Ibadat cukup penting, tuan-tuan, kerana kita akan menempuh dua lagi alam selepas ini. Alam kubur dan alam barzakh, alam kekal, alam akhirat. Kita pun tak tahu, tuan-tuan, lama mana duduk dalam kubur. Ada orang yang dah duduk dalam kubur 100,000 tahun, masih belum kiamat lagi. Kemudian hidup di akhirat selama-lama. Perjalanan yang cukup jauh, tuan-tuan sekalian, yang tak boleh diukur dengan kilometer. Bekalan kena banyaklah, tuan-tuan. Ibadat bekalan untuk balik ke sana, ke kubur. Dalam kubur dah tak boleh ibadat. Di akhirat tak ada baca Quran, tak ada sembahyang tarawih, sembahyang, ibadat, puasa, sedekah, zikir, baca Quran. Di dunia ni lah, tuan-tuan. Kalau Allah kasyafkan kita pergi ke kubur, tuan-tuan, kita akan dengar jeritan ahli kubur. Mereka meminta, merayu, menangis kepada Allah Ta'ala untuk kembali ke dunia untuk buat ibadat. Merayu, ya Allah, hantar kami balik ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, hantar kami balik ke dunia, ya Allah. Kami dah dengar, kami dah lihat apa yang ada dalam kubur ni. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hantarlah kami balik ke dunia, ya Allah. Kami nak beramal soleh. Kami nak beramal soleh. Kami dah yakin apa yang kau sebut, Nabi kau sebut, ya Allah. Malang sangat kalau kita tak ambil kesempatan. Kita yang sedang berada di dunia ini meninggalkan ibadat. Ibadat cukup penting, bekalan cukup penting, perjalanan yang jauh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Cari bekal oleh kamu, sebaik-baik bekal yang at-taqwa, ibadat, patuh perintah Allah. Nabi mengingatkan kita, tuan-tuan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercucuk tanam, dunia tempat berkebun, akhirat tempat kita kutip hasilnya. Tuan-tuan, kita buat bendang, musim orang menanam, kita pun kena tanam. Kalau kita menanam, musim menanam, baru kita boleh tuai musim tuai. Kalau musim menanam kita tak tanam, apa yang kita nak tuai besok musim tuai, tuan? Dunia tempat bercucuk tanam. Semayanglah, sedekahlah, zikirlah, baca Quranlah, wiridlah. Kamu akan dapat hasilnya di akhirat besok. Kalau kamu duduk dunia berpoya-poya, buang masa, tak buat ibadat, kamu nak petik apa di sana? Kamu nak makan apa? Kamu nak pakai apa? Bayangkan kita bermusafir seorang diri, tuan-tuan, di tempat orang. Kita jadi orang asing, duit tak ada, apa pun tak ada. Macam mana keadaan kita, tuan-tuan? Jadi Ramadan mengajak kita sungguh-sungguh agar kita mencari bekal. Seperti mana kita bertarawih 8 rakaat, 11 rakaat witir, begitulah sepatutnya bulan-bulan yang lain. Seperti mana kita bertaruh Quran di bulan Ramadan, itulah sepatutnya selepas Ramadan. Kita bukan penyembah Ramadan, kita penyembah Allah. Kalau kita menyembah Ramadan, beribadat pada Ramadan, kerana Lailatul Qadar, sehari dua lagi Lailatul Qadar akan pergi, Ramadan akan pergi. Tetapi kalau kita menyembah Allah, Allah ada sampai bila-bila. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap semua ni akan binasa.
Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ibarat orang berkebun. Musim menanam ni banyak keluar duit, tuan. Orang tanam padi musim menanam, nak upah traktor, upah apa, beli baja, beli benih, beli baja. Kemudian perlu jaga malam ayak mau cukup. Dah cukup itu kena buah baja, kena racun lagi. Musim menanam semua keluar, tuan-tuan. Duit tak keluar ya musim menanam. Kita tanam terian musim menanam, macam-macam kena keluar. Duit tu, duit ni, macam-macam kena keluar. Tapi tuan-tuan, sabar sat, tunggu sat. Bila sampai musim menuai, kita akan senang, tuan-tuan. Hasil tanaman kita ikut usaha kita. Kalau kita tanam padi halal balai, buat ikut suka, hasilnya tuan-tuan, padi kita takkan subur, takkan dapat hasil yang lumayan. Untuk dapat hasil yang lumayan, maka perlulah tuan-tuan tanam dengan cara bersungguh-sungguh dan ikut peraturan. Begitu juga dalam ibadat. Kalau tuan mau mengutip hasil ibadat di akhirat, maka sudah tentulah tuan-tuan perlu buat ibadat dengan sempurna. Nak buat ibadat sempurna kena ada ilmu. Al-ilmu imamul amal, wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam bagi amal, dan amalan tu makmumnya. Nabi ibaratkan ilmu ni macam imam duduk depan, amalan ni macam makmum duduk belakang. Amalan akan ikut ilmu, makmum akan ikut imam. Amalan kita ikut ilmu yang kita mengaji. Sebab itu marilah kita habiskan masa kita dengan menuntut ilmu, terutama ilmu akidah, supaya sah akidah kita. Kita menghadapi cabaran yang hebat sekarang ni, terutama bila puak-puak Wahabi yang mentasbihkan Tuhan. Tuhan tu duduk sana, duduk sini, atas langit lah, atas harash lah, bertangan lah, bermuka lah. Kalau kita tak ada ilmu, tuan-tuan, kita terperangkap dengan pahaman-pahaman yang ada pada hari ini, seperti pahaman Syiah, liberal, dan berbagai pluralisme, dan bagai-bagai lagi. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, yang kedua, kita perlu belajar ilmu fiqh supaya sah ibadat kita. Kemudian kena jaga ibadat kita biar elok, biar selamat. Kena pula mengaji ilmu tasawuf. Inilah 3 ilmu yang difardukan atas kita, yang disebut oleh Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu atas orang Islam. Tuan-tuan, hasil yang kita dapat ikut kesungguhan kita di dunia ini. Seperti mana kata Imam Ghazali, innal makarima ala hasabil ala hasabil makarih, wa innal lazzat ala hasabil mu'nat. Sesungguhnya kemuliaan itu ikut kadar kebencian. Kita dapat mulia di akhirat besok, hasil yang lumayan. Ibarat makna kata kita nak tanaman kita dapat hasil yang lumayan, yang elok, kita kena menghadapi banyak kebencian. Mungkin kena berjaga malam kalau musim panas, air tak cukup. Mungkin kita kena pam air menggunakan generator, gunakan enjin. Kita kena racun, kena jaga sungguh-sungguh. Benda-benda ni semua makna kata kita tak suka. Begitulah tuan-tuan, untuk dapat kemuliaan di sisi Allah di akhirat besok, tuan-tuan kena bersungguh-sungguh mai mengaji, kena bangun malam, rajin baca Quran, menghadapi apa saja yang dibenci oleh hawa nafsu. Innal makarima ala hasabil makarih. Sesungguhnya kemuliaan itu ikut kadar kebencian. Wa innal lazzat ala hasabil mu'nat. Kelazatan itu ikut kadar belanja. Kita nak makan sedap, pergi kedai Tom Yam, kita hang bawa duit RM10 nak makan sedap, hang dapat roti bakar dengan teh tarik ialah RM10 nak sedap bawa. Lagi sedap yang kita tuntut, lagi besar belanja kita kena keluar.
Kita nak sedap di akhirat, belanja kena banyak. Saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian. Dalam ibadat ini, dia perlu menghadapi 3 fasa. Buatlah ibadat apapun, kena ada 3 fasa. Contoh, kita nak mangkit tahajud. Tahajud amat hebat tuan-tuan, pahala dia. Yang bangun malam itu bertanya tentang diriku. Kamu jawab, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba-Ku akan dapat hampir kepadaku bin nawafil, dengan ibadat sunat, terutama bangun tengah malam. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasihkan dia. Tapi tuan-tuan, benda yang berharga kita kena bayar dengan harga yang kena paksa diri tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak paksa, tuan-tuan takkan dapat bangun malam. Langkah pertama, paksa diri. Pasang jam loceng, bangkit tengah malam. Masuk 3 bulan, mula-mula payah, kemudian dah jadi mudah tuan-tuan, dah jadi biasa. Allah bisa, tegal biasa, kata orang tua-tua. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Beserta kepayahan itu akan datang kesenangan. Bersedialah tuan-tuan untuk memaksa diri tuan-tuan. Jangan bangun sembahyang tahajud di bulan Ramadan saja, lepas Ramadan terus bangun. Karena kita tak tahu. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mati tengah tahajud, kita mati tengah. Kematian itu tuan-tuan ikut kebiasaan. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, innal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh adalah bagi mereka itu syurga Firdaus, tempat tinggal mereka itu. Khalidina fiha la yabghuna anha haywala. Mereka kekal dalam neraka, dalam syurga itu, dan mereka tak mahu sama sekali dipindahkan daripada syurga itu. Orang yang dah masuk syurga tak mahu pindah di mana-mana lah. Tempat yang cukup enak, yang lazat tuan-tuan, yang tak pernah kita rasai. Tuan-tuan sekalian, macam mana nikmat dalam syurga? Allah menceritakan, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kata oleh Muhammad, law kana al-bahru midadan, kalaulah lautan itu sebagai dakwat, lautan Pasifik, Atlantik, lautan Hindi, Laut Cina Selatan, Selat Melaka, semua laut ni dijadikan dakwat. Jadikan dakwat untuk menulis ni kalimat ya Rabbi, menulis akan kalimat Tuhanmu tentang nikmat yang akan kita capai di syurga. Ibarat laut itu dakwat, maka dakwat laut itu, kalau nak tulis nikmat Allah yang akan kita kecap di syurga itu, kamu takkan tulis. Lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kering lautan itu, tambah lagi banyak tu pun tak habis nak tulis betapa nikmatnya tuan-tuan, nikmat-nikmat di syurga kelak. Saya tak dapat nak bayangkan tuan-tuan. Tapi Nabi SAW menyebut dalam satu hadis qudusi, qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, a'dadtu li ibadi salihin, aku sediakan kepada hamba-hamba aku yang soleh, yang beribadat di muka bumi ini semasa hidupnya,
ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara qalbin bashar, iaitu satu keadaan yang tak dapat tak pernah dilihat oleh mata-mata yang melihat. Ma la ainun ra'at, satu nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, nikmat yang tak boleh dengar oleh telinga. Wala qatara qalbin bashar, iaitu yang tak pernah terlintas di hati tuan-tuan sekalian. Tak mampu nak dilukiskan, nak diceritakan nikmat yang besar tuan-tuan yang akan kita kecap di akhirat besok bagi hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh. Maka saya menyeru diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita habiskan sisa-sisa umur kita ni tuan-tuan dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah masa muda kita habiskan untuk kerja-kerja dunia. Marilah di hujung-hujung usia kita ini kita letakkan diri kita sebagai abdi, hamba kepada Allah dengan sungguh-sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil berpengajaran sepanjang Ramadan yang penuh barakah ini. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, lagi sekali saya merayu pada tuan-tuan sekalian, mohon bantu saya. Saya sekarang sedang mendirikan sebuah kompleks pendidikan di kampung halaman saya di Pulau Pankor. Saya pun daripada Pulau Pankor saya mai sini tadi. Kita berdaurah 4 hari 4 malam. Habis daurah saya terus mai ke sini. Takat ni tuan-tuan, sebuah surau dah siap, hasil sumbangan tuan-tuan. Sebuah tandas muslimat pun dah siap, sebuah kantin pun dah siap. Dalam pembinaan sebuah tandas laki-laki, sebuah 5-6 biji rumah guru dan asrama serta kelas pelajar dalam pembinaan. Saya pun tak tahu lah tuan-tuan banyak mana belanja, tapi yang dah lepas ni lebih pada 300,000 dah habis. Mungkin tuan-tuan sekalian yang dah siap ni mencecah 50%, dan saya perlukan sekurang-kurangnya lagi 300,000 untuk menyiapkan semua kompleks ini dengan tujuan nak memberi pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang Pulau Pankor. Jadi kalau tuan-tuan lepas ke Pulau Pankor, tuan pergi carilah Teluk Nipah. Di Teluk Nipah tu ada saya letakkan signboard panah arah menuju ke pondok saya dalam tengah pesat pembangunan ataupun